3, 2, 1, 0. Okey murid-murid, jom tengok topik-topik yang akan dipelajari tahun ini. Okey, seperti yang kamu boleh lihat, kita ada 10 unit yang akan dipelajari. Unit yang pertama, megah dan gagah. Unit kedua, salah siapa. Unit ketiga, rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Unit keempat, kisah si penagih. Unit kelima, cergas dan tegas. Unit keenam, aku remaja bertuah. Unit 7, siapakah lebih hebat? Unit 8, awas sebaran penyakit. Unit 9, komuniti sihat dan selamat. Dan unit terakhir iaitu unit ke-10, bijak memilih. Kita pergi kepada unit pertama, megah dan gagah. Semasa pelancaran kem kepimpinan satu murid satu sukan, murid lelaki dan murid perempuan tahun 6 melakukan satu persembahan gimnastrada yang menarik. Ahli kumpulan sorak, cheerleading, murid perempuan mempesonakan. Manakala persembahan murid lelaki mempamerkan unsur kekuatan dan keseimbangan yang mengagumkan. Seandainya kamu salah seorang murid yang terlibat dalam persembahan gimnastrada ini, bagaimanakah caranya kamu menjaga batas pergaulan? Seperti yang kamu lihat dalam gambar ini, terdapat murid lelaki dan juga murid perempuan. Jadi jika kamu sendiri terlibat dalam persembahan seperti ini di mana ada percampuran yang berlainan jantina, macam mana kamu sendiri nak menjaga batas pergaulan? Cuba kamu fikir. Murid-murid dah fikirkan macam mana kamu nak menjaga batas pergaulan jika terlibat dalam persembahan gimnastrada seperti ini? Okay, macam mana nak buat? Pertamanya, pastikan pakaian sewaktu latihan ataupun waktu persembahan sebenar tidak menjolok mata. Keduanya, untuk menjaga pergaulan, pastikan tiada sentuhan antara berlainan jantina. Seeloknya, kalau murid lelaki buat persembahan sebelah sini, murid perempuan sebelah sana, supaya tidak terlalu berdekatan dan tidak akan menyebabkan sentuhan yang tidak sepatutnya. Seterusnya, murid lelaki dan murid perempuan boleh berlatih di tempat yang berbeza ataupun masa yang berbeza. Tak perlu bersama-sama. Kecuali kalau sewaktu persembahan latihan yang terakhir, bolehlah digabungkan. Okey, kalau ada apa-apa tambahan daripada cadangan saya, boleh beritahu saya nanti. Okey, kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Ceritamu, ceritaku. Dalam sesi dinamika kumpulan satu murid satu sukan, Ustaz Zalani memberikan tugasan mengikut jantina. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh antara lelaki dengan perempuan. Kita ikuti perbualan mereka ketika menyiapkan tugasan. Stacy, saya suka blok kita jauh dari blok penginapan lelaki. Kita sudah matang. Bentuk fizikal banyak berubah seperti payudara dan pinggul. Baizura, apabila blok diasingkan jauh sebegini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan diri, terutama semasa mengalami haid. Lagipun, saya sensitif tentang aurat. Kulit kita pun semakin gepu. Karen, perubahan kita juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Dahulu saya berkawan rapat dengan Kevin, tapi sekarang perasaan saya terhadapnya berubah. Saya berasa malu. Perasaan saya pun kadang-kadang tak tentu hala. Shanti, perubahan ini semua disebabkan oleh hormon estrogen lah. Cikgu Hamidah pernah menyatakan bahawa hormon inilah yang menjadi punca berlakunya perubahan fizikal kita.
Getaran aktiviti hormon ini juga mempengaruhi tindakan kita. Jadi murid-murid, saya nak tanya. Yang pertamanya, apakah hormon yang mempengaruhi perubahan pada perempuan ini? Okey, hormon ini bermula dengan huruf E. Apa dia ya? Ya, hormon estrogen. Jadi, apakah perubahan-perubahan yang pada perempuan ini? Yang pertamanya, pada fizikalnya, iaitu payudara dan pinggul. Kemudian, kulit pun akan semakin gebu. Selain daripada itu, perempuan juga akan berubah daripada segi tingkah laku seksual. Okey, apa maksudnya? Perempuan ni akan ada perasaan malu dengan yang berlainan, murid-murid ataupun mereka yang berlainan jantina. Contohnya macam Karen tadi. Karen kata dia berkawan baik dengan Kevin sebelum ni. Tapi sekarang ni dah lain. Dia rasa malu. Dia rasa tak tentu hala dia punya perasaan. Jadi macam itulah. Itulah perubahan yang disebabkan oleh hormon estrogen ini. Okey, jom tengok perbincangan murid-murid lelaki pula. Kevin, saya berasa selesa apabila blok penginapan kita agak jauh dari blok penginapan murid perempuan. Selepas tahun 5, saya perhatikan kita sudah banyak berubah, terutama dari segi fizikal. Lutfi, tentulah perubahan kita disebabkan oleh hormon androgen. Pada lelaki, hormon ini merangsang penghasilan sperma bagi orang lelaki dan menjadikan kita matang. Encik, bukan itu saja. Misal, bulu yang tumbuh di kedak dan tempat-tempat lain juga dipengaruhi oleh hormon ini. Hormon ini juga menyebabkan berlakunya perubahan saiz zakar dan suara kita juga menjadi lebih garau. Ganesh, kita akan mengalami perubahan fizikal ketika usia meningkat ke alam remaja. Oleh itu, kita perlu menjaga batasan pergaulan dalam persahabatan. Okey, kita boleh lihat bukan perempuan je berubah, lelaki pun akan berubah. Tapi hormon yang berbeza. Kalau tadi perempuan hormon estrogen, lelaki ni hormon apa? Hormon androgen. A-N-D-R-O-G-E-N, androgen. Jadi, apakah perubahan yang disebabkan oleh hormon androgen ini? Pertamanya tentu daripada segi fizikal. Laki ni akan mula tumbuh misai, bulu pun akan tumbuh di ketiak dan tempat-tempat lain. Kemudian akan ada perubahan terhadap saiz zakar lelaki dan suara juga akan berubah menjadi lebih garau. Ya. Saya tak pandai nak buat suara garau sebab saya wanita, saya perempuan. Tapi lelaki yang dah balik akan suaranya akan garau. Okey, murid-murid, disebabkan dah ada perubahan terhadap kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan, jadi kamu mesti tahu bahawa kamu perlu menjaga batas pergaulan. Seperti yang kamu nampak ni, perempuan ni duduk jauh-jauh dengan lelaki ni. Tak boleh duduk rapat-rapat, tak boleh bersentuhan. Kepentingan kamu menjaga batas pergaulan. Okey, yang pertama, ia dapat mengelakkan fitnah. Okey, bila kamu dah balik ataupun kamu dah mengalami perubahan-perubahan fizikal,
dan kamu duduk rapat-rapat dengan yang berlainan jantina, ia akan mendatangkan fitnah. Orang akan bercakap yang tidak elok terhadap kamu sebabnya ia tak manis. Contohnya, orang akan mengata, okey, si A ni perempuan, duduk sebelah B ni lelaki, duduk rapat-rapat, borak-borak, gelak-gelak, walaupun tak nampak macam walaupun kamu kata tak buat apa-apa, tapi bila kamu sendiri duduk dekat-dekat rapat-rapat, itu sudah tidak manis, tak elok. Jadi seeloknya kamu duduk jauh-jauh dengan berlainan jantina. Nak berborak, cari orang yang sama jantina dengan kamu sendiri. Faham? Keduanya, dia mengelak. Bila kamu menjaga batas pergaulan, ia akan mengelakkan kamu daripada terkena gangguan yang tidak elok. Contohnya, perempuan, bila kamu duduk berdekatan dengan lelaki, takutnya, bimbangnya lelaki itu akan tertarik dengan kamu dan teruja. Bila dia teruja, dia akan mula cuba untuk membuat gangguan, mungkin sentuh, mungkin berkata sesuatu yang tidak elok. Jadi kita nak mengelakkan semua ini. Yang ketiga, ia akan menyebabkan kamu dipandang mulia, dipandang tinggi. Contohnya, jika kamu sendiri sebagai seorang perempuan ataupun lelaki pun, kalau kamu menjaga batas pergaulan, orang tak akan sewenang-wenangnya cuba untuk tersentuh ke, terduduk dekat dengan awak ke. Sebabnya orang menghormati. Okey, dia tahu ni seorang yang sangat menjaga batas pergaulan. Tak boleh duduk rapat dengan dia, tak boleh sentuh dia, tak boleh terpegang dia, tak boleh. Jadi ia akan menyebabkan orang lain lebih menghormati kamu. Mari kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari hari ini. Okey, kita pergi kepada lelaki dulu ya. Semua perubahan lelaki ini disebabkan oleh hormon androgen. Lelaki akan mula tumbuh misai, tumbuh bulu, akan ada perubahan pada saiz zakar dan suara akan menjadi garau. Jom lihat bagi perempuan pula. Perubahan oleh perempuan ni disebabkan oleh hormon estrogen. Payudara perempuan akan berubah, begitu juga dengan pinggul. Perempuan akan tumbuh bulu dan kulit mereka juga akan menjadi lebih gebu. Sudah semestinya selepas setiap pengajaran, kamu akan ada tugasan. Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai kefahaman kamu. Kalau kamu tak buat tugasan ni, macam mana saya nak beri markah kepada kamu? Okey, tugasan kamu hari ini ialah kamu perlu sediakan satu peta minda yang menunjukkan perubahan lelaki dan perempuan serta hormon yang menyebabkan perubahan ini. Senang saja, sangat mudah. Okey, dah siap peta minda. Jadi nak hantar pula. Macam mana kamu nak hantar ni? Okey, senang saja. Kamu hanya snap saja gambar peta minda yang kamu buat, ataupun boleh scan, tak ada masalah. Kemudian upload ke Google Classroom. Saya dah buat satu fail khas untuk kamu upload hasil kerja kamu. Kalau ada masalah dengan Google Classroom, tak apalah, saya benarkan kamu hantar ke Telegram. Okey? Kalau tak ada apa-apa lagi, saya akhiri kelas kita hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.